أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sama-sama kita membaca Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Yang mulia Tuan Imam, yang mulia Tuan Bilal, yang mulia rakan-rakan jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi hadirlah untuk bersama-sama dengan saya sementara kita menunggu ketibaan waktu isyak. Tidak berapa lama lagi lah. Jadi perkara yang pertama, marilah sentiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita selama ni lah. Dan lebih-lebih lagi kita masih lagi diberi peluang untuk hidup di atas dunia ni bagi meneruskan kesinambungan liku-liku kehidupan kita di dalam masa yang penuh dengan pancaroba ini, zaman yang penuh pancaroba ini. Dan bersyukur kita boleh berada di dalam majlis ilmu. Pada ketika ini kita mampu untuk memujuk diri kita, kita mampu untuk mujahadah, kita mampu untuk jihad melawan nafsu kita. Bukan satu perkara yang mudah lah kita nak duduk dengar kuliah ni, walaupun dengar pun kalau belajar lagi lah susah. Nak dengar saja pun bukan satu perkara yang mudah lah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya nak baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tajuk kitab Riyadhus Shalihin, jilid yang kelima. Malam ni kita nak bincang mengenai bab dituntut menyegerakan membayar hutang oleh seseorang yang meninggal dunia. Nombor dua, dan menyegerakan untuk menyelenggarakan jenazahnya, melainkan jika seseorang itu mati secara mengejut, maka bolehlah ditangguhkan sementara waktu sehingga diyakinkan tentang kematiannya. Malam ini kita akan bincang tajuk yang pertama dalam bab dituntut menyegerakan membayar hutang. Yang kedua mengenai kena segeralah senggarakan jenazah ni, melainkan jika seseorang itu mati mengejut, maka boleh ditangguhkan sementara diyakinkan kematian yang baik. Saya rasa tidak ada kesempatan lah untuk kita habiskan tajuk ni, sebab tajuk dan cerita pun agak panjang juga untuk kita detail lah. Kita akan habiskan yang mana kita sempat lah, lepas tu kita sambung pula lah di masa-masa akan datang. Dan tajuk yang pertama
Sebab dia sekalikan tajuk ni, dia sekalikan dalam tajuk besar. Bab bayar hutang, bab kena cepat urus mayat, boleh tangguh. Sebab apa? Dia sekalikan bab segera bayar hutang dengan bab kena segera urus jenazah. Maka boleh tangguh disebabkan sementara ada sesuatu perkara yang lain. Baik, yang pertama kita melihat dalam bab dituntut menyegerakan membayar hutang kalau kita mampulah. Tak boleh kita nak tangguh-tangguh. Jadi hutang ni dia kena segera. Saya ingin membaca tajuk ini ekoran. Ada orang tanya lah baru-baru ni. Orang tanya yang pertama mengenai abang dia tu berhutang tahun 83. Abangnya meninggal dah. Jadi hutang tak bayar. Jadi orang pun minta dengan dia lah, dengan orang tanya ni, minta bayar lah hutang abang kamu tu. Sebab kamu ni adik, kamu bayar lah. Hutang tahun 83, dia minta tahun 2020. Sebelum tahun 2020, tahun apa? Sebelum 2020, tahun 2019. Selepas tahun 2020, tahun berapa? 2021. Selepas tahun 2021, sekarang ni tahun 2024. Tahun 2024 nak habis dah kan? 2024 dah bulan, nak masuk bulan 10 dah. Jadi dia tanya ustaz, dia minta saya bayar mengikut kadar emas semasa, baru dia terima. Hutang tahun 83. Dia minta bayar tahun, saya pun dah tahu juga sebab dia tak bagi tahu kan. Arwah ni tak ada urusan apa-apa. Tiba-tiba mari satu orang tu minta bayar hutang abang kamu, berhutang RM500 tahun 83. Tahun 2020 dia minta. Tapi tak maulah dia minta. Dengan harga 500 dia nak bayar mengikut harga emas semasa. Harga emas tahun 2020. Kalau gitu beribu-ribu lemon lah kena bayar. Sebab harga emas ni dia meningkat kan. Harga emas ni dia naik. Betul, harga emas mak saya beli utah rantai tahun 83. Lebih kurang 500 saya ingat. Lebih kurang 500. Tahun 2014 saya ambil rantai mak saya, pergi tanya kedai emas, berapa ni bang sekarang ni? 1,700. Kalau ustaz nak jual, kata 1,700 saya beli. Main 1,700 kalau nak jual. Tanya bukan nak jual pun kan, tanya nak tahu harga emas ni memang ditentukan oleh manusia kan. Tahun 83 seutah rantai RM500. Tahun 2014 jadi 1,700. Banyaklah kan. Jadi dia minta bayar harga tu ustaz. Orang ni minta saya bayar hutang abang saya meninggal ni mengikut kadar emas semasa. Hutang tahun 83 RM500, minta tahun 2020 mengikut kadar emas semasa, dia minta saya bayar. Kalau tak dia tak halal. Perkara yang kedua, orang nak tanya juga, yang bapak saya ni berhutang dengan seorang. Jadi orang yang tukang beri hutang tu dok heboh dalam grup WhatsApp ni. Anak beranak lah, bukan orang lain, anak beranak. Wahai sekian-sekian nama sekian-sekian, tahukah kamu bapak kamu telah berhutang dengan aku RN sekian-sekian, tahun sekian-sekian, masih belum bayar. Kamu sebagai anak wajib bayar hutang bapak kamu dengan aku, katanya. Dia buat dalam grup anak beranak. Jadi soalan saya, ustaz, adakah saya kena bayar hutang pak saya? Saya ni anak, yang berhutangnya ayah. Adakah saya kena bayar? Ayah kamu di mana? Tak dapat dikesan, hidup ke mati. Jadi orang tu minta, ayah dia ada tapi tak dapat nak kesan.
Perkara yang ketiga, orang tanya juga mengenai saya nak berhutang dengan seseorang, bila nak bayar tu orang tu hilang, tak tahu duduk mana. Apa saya nak buat? Saya nak bayar. Perlukah saya pergi ke masjid? Bolehkah saya beri pada imam masjid? Nak bayar hutang tu, cari dah orang tu tak jumpa. Apa saya nak buat, Ustaz? Saya kata mari hari sekian-sekian, kuliah sekian-sekian, saya berada di surau tu, kita akan bincang mengenai tajuk ini. Saya tak nak beri sekarang jawapan. Maka dia marilah. Orang yang cerdik dia mari. Dan yang keempat, orang tanya juga, ayah saya ni meninggal dunia, Ustaz, tapi tak semayang lah, dia kata. Tak pernah semayang. Saya kenal ayah orang ni. Saya berasa kesian sungguhlah dengan ayah. Kesian sungguh barangkali kubur berasak ke apa, dia kata. Ada tu orang tak semayang kubur berasak tu. Memang tu. Jadi boleh tak saya nak bayar pada Allah Ta'ala hutang ayah saya tak semayang, saya nak tolong qadha, nak tolong bayar, boleh tak? Dia nak minta kesian kepada ayah dia, akan baik. Seperti mana yang kita faham bahawa hutang kita dengan Allah satu, yang kedua hutang kita dengan manusia. Dengan Allah pun kadang-kadang ramai orang berhutang. Yang kedua adalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Dengan manusia ni biasanya bentuk apa? Biasa duit lah. Biasa dengan orang ni duit lah berhutangnya. Tu tak bayar lagi hutang tu, biasa dengan orang ni duit lah. Satu lagi hutang mengumpat. Hutang mengumpat, tak ada orang nak sebut dah lepas waris. Tu imam kata waris apa nak kata, lepas mayat-mayat tu dia berebut dah. Kadang-kadang waris dengan tu imam berebut nak semayang mayat. Pak kamu ni dah beri wasiat kepada aku, bila dia meninggal dia nak aku semayangkan, tiba-tiba kamu datang, kamu nak jadi imam, boleh tak? Mana lebih utama? Sedangkan bapak kamu telah berwasiat dah kepada aku, bila dia meninggal aku disuruh jadi semayang mayatnya. Tiba-tiba mari waris dia, mari cucu dia, ini tok saya yang nak jadi imam. Kata tok imam mana boleh, dah wasiat ni. Wasiat ni jangan khianat kan, berdosa. Mana kita nak makan? Menjadi hak siapa? Jentik telinga dua-dua tu, Tok Iman dengan waris tu habis cerita. Tak faham-faham lagi. Waktu orang mengajar tak mari. Tok Iman sini mari, waktu mengajar. Tok Iman lain, saya pergi mana ada. Tok Iman lain kan, apa dia dengan buat dengan saya? Tengok bukan sini, Afrika. Assalamualaikum Ustaz, maghrib jika Ustaz lewat ana imam, lepas tu ana pergi kelas isyak, tolong kau jadi imam. Tu imam pesan tu imam pesan dia suruh isyak saya naik dia tu, sebab dia tengok saya ada. Tengok saya ada, dia hilang lah. Kebanyakan tu imam tu dia tak beritahu pun, tengok mana tu imam tu. Setengah penceramah tu dia tak nak berlakon satu masjid di Kuala Lumpur ni. Sebab tu imam ada pesan, dia tengok ustaz ni ada, memang kenal dia jadi imam, dia ada. Kalau tempat saya Kelantan tu, siapa yang mengajar dia lah imam. Tempat saya di Kelantan, dah kamu jadi tukang kuliah maghrib, kamu lah imam lah. Maghrib tu mungkin dimaafkan lah sebab biasa lewat penceramah ni mari. Pengusi kata, kamu yang mengajar, kamu lah imam lah, tak payah nak tengok orang lain lah. Banyak kau gitulah kawan di Kelantan. Memang dah tahu dah, memang dia akan kena orang yang mengajar. Sini janganlah berlaku, kecuali tu imam tu dah pesan siap-siap. Kebanyakan imam gitulah, kita ada tu WhatsApp siap-siap lah, sebab senang dia nak hilang bagi mana-mana. Belanja tak apa dia, belanja pun tak lah, kita tolong dia. Kita dah letih kena kuliah lagi, suruh jadi tu imam tak. Setengah tu imam tu dia tengok kita ada, dia tak pesan-pesan dah, dia hilang gitu lah. Bila tu kamat, ustaz yang main tengok mana tu imam ni. Ada sentuh tu imam, ustaz ni dia buat kerah di masjid. Dia tak nak naik bila suruh, ustaz sila naik imam, tu imam tak ada ni.
saya tak nak panggil Tok Imam bertugas tu sekarang datang. Lepas tu dia tak nak. Dia kata panggil imam yang bertugas. Tapi ustaz tu seorang pegawai tinggi lah di jabatan mana tengok. Pegawai tinggi dia ni. Dia buat keras. Sampai sudah tak nak. Dia beritahu Tok Imam, Tok Bilal panggil imam yang bertugas. Saya tak nak. Saya dah lah kuliah. Pandai-pandai hilang pula. Sudah dia tak nak. Memang kenal lah ustaz Tok Imam tu dengan ustaz ni. Kalau ustaz tu jenis kalau jenis supaya tak apa lah, jenis perangai saya ni tak ada saya naik je. Aku jadi Tok Imam dia tak naik. Kalau Tok Imam tu nak kenal ke saya, dia hilang awal-awal, memang saya naik lah. Kali lagi dia nampak cok, saya tak naik. Kali dia tak ada. Itu boleh lah. Tadi dia kata ustaz, nasi kambing ni pun syok. Itu tak masalah lah, kita naik. Tak kat suruh saja. Minta maaf lah kan. Kat suruh saja ni tak boleh lah kan. Gurau je mak, jangan marah. Baik. Hutang manusia biasanya duit lah. Yang kedua tu mengumpat. Jadi berbalik kepada hal tadi mengenai wasiat tadi, menjadi hak kepada waris untuk menyembahyangkan jenazah waris dia. Si anak, si cucu, walaupun Tok Imam kata dah, Tok kamu wasiat kepada aku, maka wasiat itu tidak terpakai, menjadi hak waris. Menjadi hak waris untuk menyembahyangkan jenazah pak dia ataupun tok dia, menjadi hak dia. Walaupun Tok Imam kata wasiat ni, tak kira tengok saya ada wasiat pun, saya punya tok saya naik, melainkan hari itu baru dia nak semayang, tak boleh lah kan. Hari ni baru kamu nak semayang, main fardu tak, tak boleh lah, kamu tak layak. Tok Imam tu kena naik lah. Jadi menjadi hak waris. Jadi bila selesai semayang tu, Tok Imam kan beritahu lah, ada waris-waris nak bercakap lah. Biasa waris aku bercakap lah, Assalamualaikum tuan-tuan, terima kasih kerana semayangkan solat jenazah kepada tok saya, kepada ayah saya. Siapa-siapa yang ada hutang, arwah ni berhutang tak bayar, sila jumpa saya. Dia berani lah sebab dia tahu arwah ni banyak duit. Kebiasaannya begitulah. Sebab orang mari dituntut bukan bagi duit dia. Bagi duit siapa? Bagi duit saya matilah bayar kan. Takkan duit dia pula. Saya dah bisik, saya pun kadang nakal aku tanya, kamu cakap nanti orang minta betul-betul kamu nak bayar duit no? Bayar duit pok saya kan duit saya pula. Betul-betul kita tahu pok dia mana ada duit kan. Takkan duit saya pula. Jadi dia jarang sebut orang sekarang ni. Siapa-siapa yang arwah ni ada tergumpat minta maaf ya. Ngumpat tu hutang dosa besar. Sepatut kena tambah satu lagi ya. Siapa-siapa yang arwah ni ada tergumpat minta lah maaf, minta halal. Kalau tak jadi menjadi satu dosa besar. Mengumpat pun kira hutang tu. Kalau itu manusia, itu yang paling penting, duit dan mengumpat. Dosa besar. Yang kedua, hutang dengan Allah ni seperti apa dia? Sebab kalau kita perhatikan fardu ain dengan Allah sangat banyak. Manusia yang mukallaf seperti wajib mengerjakan rukun Islam yang 5. Wajib yang manusia yang cukup umur yang mukallaf. Maksudnya cukup umur. Orang lelaki umur berapa? Cukup umur? Umur apa? Umur apa cukup umur? Rata-rata 15 kan. Apa tanda-tanda cukup umur orang lelaki? Bermimpi kan? Bermimpi. Ada mimpi tak? Rata-rata mimpi kan. Orang lelaki bila tanda cukup umur tu bermimpi lah. Bermimpi mengeluar dengan air mani. Maka cukup umur lah tu. Mak, saya mimpi lah aku air. Kamu cukup umur tu. Ni kak, mak, saya cukup umur. Mana aku tahu kamu punya. Itu tak kenal lah. Orang perempuan rata-ratanya 9, 10, 11 lah. Maka menjadi mukallaf. Orang Islam yang mukallaf tu dipanggil orang Islam mukallaf, menjadi hak kepada dia melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kalau tak buat secara sengaja ataupun tidak sengaja ataupun lalai, ia dikira sebagai hutang. Jadi seseorang Islam yang mukallaf, yang cukup umur, wajib melaksanakan rukun Islam 5 perkara. Mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji, mengeluarkan zakat. Dak buat 5 perkara tu menjadi hutang, sama ada dia masih hidup maupun telah mati. Itulah antaranya hutang-hutang
dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena selesaikan. Memang tak lepas-lepas. Dia dak selesai, dia akan dak lepas-lepas dengan Tuhan. Kalau dia tak ada, tak boleh dah nak buat. Siapa kena buat? Maka waris kena buat. Seperti orang yang meninggalkan sembahyang, seperti orang yang tidak mengerjakan haji, tidak mengeluarkan zakat, seperti tidak berpuasa. Itu antara bentuk-bentuk lah. Bentuknya dak mayang. Dak mayang jadi hutang. Jadi hutang dengan Tuhan. Bila dia mula insaf, maka dia kena qada, ataupun dipanggil ganti, ataupun dipanggil qada. Mayang tu, saya ustaz baru nak mayang ni. Umur berapa lah ni? Umur 40 lah. Baru nak mayang ni. Bagaimana caranya mayang kata? Bagaimana qadanya ustaz? Ini lepas-lepas saya sudah ingatlah berapa tinggal. Di dalam mazhab Syafi'i kita agak-agak kan, sehingga dirasakan, diyakini ianya cukup. Kalau dalam proses membayar hutang mayang tu meninggal, maka ia dikira selesailah. Dikira selesai. Dah ada ingat kan? Kalau ingat senang, dia pun dah ingat lah kata. Dia agak-agak. Jadi itu antara hutangnya mayang. Hutang puasa, bila meninggal maka waris kena buat. Ataupun hutang zakat, dak bayar zakat, ataupun dak mengerjakan haji masa mampu, tiba-tiba meninggal, maka waris kena buat. Dipanggil apa? Dipanggil apa? Betul, dipanggil pada haji. Tu jadi hutang tu. Kena cek betul-betul kan. Yang mak pak kita yang telah meninggal, tok nenek kita telah meninggal, ada dak puasa yang dia dak bayar, tertinggal, ada dak zakat dia dak bayar, adakah haji dia dak ni, adapun nazar yang dia tidak laksanakan, kita kena bayar, itu hutang. Jadi persoalan yang pertama mengenai orang tanya hutang tahun 83 nak dinilaikan dengan harga emas semasa, macam mana ustaz? Sebab orang yang nak kena bayar tu orang yang kaki kuliah kan, orang yang kaki kuliah, dia ada ilmu lah sikit. Orang yang menuntut hutang, orang tu dak hari surau, dak mari mendengar pun orang yang tuntut hutang tu, maknanya bodoh. Orang yang bodoh nanya tu. Orang tu kan nak bayar tu dia cerdik sikit. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia tanya dulu. Saya nak bayar dak ustaz ni, dia minta, saya dah kira-kira dah 500 berapa ribu keluar, dia kata tahun 2020 ni. Saya kata jenuh nak bayar tu, jadi beribu lemong. Lepas tu saya nak bayar berapa? Berapa hutang dia? 500 ustaz. Kamu ambil 500 beri kat dia. Kalau nak bayar lebih boleh ustaz? Boleh lah. 600 700 boleh bayar. Jangan ikut syarat yang diletak tu. Yang lebih tu kira macam mana? Kira hadiah. Kenapa ni? 7 ni. Buta 5 itu hadiah 200. Tapi dia tak mahu gitu tak. Dia nak bayar ikut nilai emas semasa ni. Saya kata tak payah layan. Tak payah layan. Kamu pergi ambil duit 500 kami bayar kat dia. Bulan depan dia mari surat saya ni, awak pakcik dah bayar dah. Dah bayar ustaz berapa 500. Dia tak nak. Dia tinggal gitu. Lepas dah hutang. Tak nak lagi jentik telinga. Cukup ke tak? Siapa suruh saya suruh? Sebab orang yang beri hutang pun kenal saya. Orang yang tukar nak bayar pun kenal. Senang lah kalau dia kenal kita. Kalau dia tak kenal, tak berani. Kita nak nasihat orang ni, pastikan orang tu kenal kita. Siapa-siapa kita ni, baru kita boleh. Kalau orang tu tak kenal, susah lah. Kalau orang kenal kita, siapa dia orang ini? Bilai patutlah, bilai patut dia nasihat kita. Bilai rupanya. Patut imam kita, imam surau patutlah. Patut deng rupanya. Rupa-rupanya deng bagi nasihat. Orang dengar sebab orang kenal. Orang kenal lah deng siapa dia. Tidak ada masalah. Maka dia bayar 500, selesai. Sampai bayar dah, selesai. Jangan diikutkan. Kalau ikutkan dia kira ribu, maka dosa. Tidak berdosa. Kamu telah melaksanakan hutang yang sepatutnya. Yang kedua, mengenai orang tanya, yang nak bayar ni anak orang tertuntut. Dalam grup WhatsApp pula tu, saya malu lah ustaz. Sebab barangkali kalau dia PM saya, mungkin saya buat roti lah. Saya nak buntu ni ustaz. Yang berhutangnya pok saya, takkanlah saya nak bayar. Takkan tak nak bayar pok kita. Wajib tak
waris bayar hutang ni? Wajib tak? Wajib. Wajib tak? Baik. Bagi waris si mati hendaklah melesaikan hutang si mati terlebih dahulu, kemudian diperuntukkan kos penyelenggaraan jenazahnya, akhirnya barulah harta peninggalan dibahagikan kepada pewaris yang layak. Betul lah dia kata kan, siapa-siapa ada hutang tutup dengan saya, kamu ada duit ke? Saya tanya, hutang ni duit pok lah tu, banyak ni. Duit siapa? Kena banyak duit dia lah. Betul lah tu, baru boleh berbagi. Selesaikan dulu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, si mati tidak meninggalkan harta. Tidak wajib bagi waris membayar hutang si mati. Si mati pun tak ada erat hutang, anak pun tak ada erat, cucu pun tak ada erat, maka hukumnya tidak wajib. Tidak wajib bagi waris membayar hutang si mati dengan menggunakan wang sendiri, walaupun si mati itu adalah ayahnya sendiri. Walaupun si mati itu adalah ayah sendiri, dosa orang lain tidak akan ditanggung oleh orang lain meskipun warisnya. Bagaimanapun, untuk kebaikan si mati ada baiknya si waris berusaha sedaya upaya untuk menjelaskannya. Maka tak dosa pun. Yang nyanyanya pok lah, saya tak nak bayar. Mana boleh pok kamu? Pok saya pun dia berhutang, dosa dia bukan aku. Kalau nak kerah gitu boleh orang tu mencari kan. Pok kamu berhutang, kamu kena bayar. Tak nak bayar, nak bayar. Bukan aku berhutang, dia berhutang. Buat kerah itu tak. Tapi jaranglah kan, nak kerah kan biasa anak dia akan bayar lah, nak tolong pok dia kan, dalam kubur no, nak tolong, jarang. Tak nak bayar tak masalah, hukum kata tak masalah, hukum kata tak apa. Mana ada duit dia tak nak bayar, mereka ada duit, boleh bayar. Bagi anak yang menggunakan duit sendiri untuk melunakkan hutang ibu dan ayah yang telah mati, itu adalah satu bakti anak kepada kedua orang tuanya. Anak yang bertanggungjawab mestilah sedaya upaya menjelaskan hutang kepada orang tuanya. Waris hendaklah berjumpa dengan orang yang memberi hutang kepada si mati untuk diselesaikan. Jika tidak mahu dihalalkan dengan alasan tertentu seperti wang dipinjam itu sangat diperlukan, hendaklah waris berusaha untuk membayarnya. Orang yang beri hutang itulah lebih menghalalkan hutang si mati dan mengangkat sebagai rezeki. Semoga Allah memberi rezeki. Jadi orang yang beri hutangnya, tak apalah saya halal kan, macam mana cerita Doraemon ni kan, bila sampai Mahmud Jung dengan ni, tiba-tiba Minah pula mati. Mula-mula kata Do yang mati. Mari mana siapa-siapa yang ada ni saya beri 100 lah, siapa yang boleh jawab siapa yang mati dulu, Do ataupun Minah. Maka dua-dua orang tu buka kain, saya dulu mati, saya belum mati. Marah. Mulai hari ni aku tak percaya dah kamu berdua siapa mati pun, walaupun mati betul-betul kan. Mula-mula aku cerita bila sampai kan, sampai yang 3 orang tu tuan rumah, orang tu India, orang Cina kan. Boleh tak satu kali mau tengok muka Do? Satu kali mau tengok boleh tak? Mula-mula dia angkat muka tu, cengeng, banyak marah. Apa hal muka ni marah-marah? Jawab si tuan rumah, itulah dia hutang tak ada halal. Kalau kamu kasih hutang tu kasih halal, dia banyak senyum punya. Tak apalah meninggal sudah, yang mana hutang, apalah meninggal sudah, yang mana hutang, apalah meninggal sudah, yang mana hutang. Dia kata saya pun berpakatlah dengan 3 orang ni halal semualah, katanya tuan.